Okay, Assalamualaikum semua. Saya berharap semua sihat dan bersemangat untuk belajar walaupun kita dalam musim PKP lagi. Okey, hari ini hari Khamis 4 bulan 2 tahun 2021. Okey, hari ini kita akan belajar matematik KSSR tahun 5 Matematik KSSR tahun 5. Okey, kita tahun ni kita akan tahun 5 dia akan belajar ke nombor 100,000 100,000. Cikgu rasa minggu lepas awak dah buat tulis dan sebut, tulis nombor dan sebut, kemudian awak mengeja nombor tu dan awak tulis dalam bentuk angka. Maknanya kita dah selesai ni bahagian satu ni, nombor satu ni kita dah selesai. Okey, minggu ni cikgu akan fokuskan kepada nilai tempat dan nilai digit bagi nombor hingga 100,000, nombor hingga 10,000. Okey, maknanya 10,000 ni kita akan fokus kepada sampai 1,000 je lah. 10,000 tu maknanya dia akan paling nombor yang paling last kita akan belajar 9,999. Maknanya kita akan tak sampai ke 10,000, kita hanya sampai 9,000 je. Kau buat campur tolak bahagi pun sampai 9,999. Itu nombor terakhir kita akan, nombor paling tinggi kita akan belajar pada tahun ni. Okey, cikgu nak memperkenalkan nilai tempat pada awak. Nilai tempat kita akan jumpa tahun ni sa, puluh, ratus dan ribu. Sa, puluh, ratus dan ribu. Ini kita panggil nilai tempat. Nilai tempat. Contohnya di sini cikgu bagi nombor 6758. Bukan nombor ekor lah. Awak jangan ingat nombor ekor pula. 6758. Maknanya nombor ni kita sebut sebagai 6,758. Ini nilai tempat dia. 6 pada angka ribu, 7 pada rumah ratus, 5 pada rumah puluh, 8 di rumah sa. Itu nilai tempat dia. Cikgu harap awak faham. 6 di rumah ribu, 7 di rumah ratus, 5 di rumah puluh dan 8 di rumah sa. Okey, cikgu harap awak faham yang tu. So, itu nilai tempat. Kita panggil dia nilai tempat. Cikgu harap awak faham nilai tempat dan nilai digit. Bila kita pergi kepada nilai digit, kita akan menulisnya macam ni. 6,000 maknanya 6,000 maknanya kita akan tulis 6,000, kita akan tulis 6000. 6,000. 700 maknanya 700, 50 dan 8. Contohnya cikgu bulatkan. Cikgu ambil pen merah bagi awak nampak dia. Cikgu bulatkan nombor 5. Awak nak panggil apa tu? 5 apa? 50. Faham? Kalau cikgu bulatkan nombor 6, awak akan panggil dia 6,000. Okey. Cikgu harap awak faham tu. Kita cuba nombor lain Kita cuba nombor lain. Nombor lain kita cuba nombor 1537. Okey, satu ni satu apa? Awak tahu, satu ni 1,000. 5, 500. 3, 30 dan 7 sa. Okey, cikgu harap awak boleh faham benda tu Ni nilai tempat. Bila kita bulatkan sini, okey, kita cuba bulatkan nombor 5. Nilai tempatnya ialah ratus. Nilai digitnya macam ni, 500. Faham? Kita bulat 7. Nilai tempatnya sa. Nilai digitnya 7. Harap tak ada masalah Awak boleh faham benda tu Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada kita membandingkan nombor. Kita bandingkan nombor Bandingkan nombor ni biasanya kita tengok banyak sikit je. Bahasa mana banyak, mana sikit. Okey. Contohnya ini 1, 3, 6,
5. Bawah ni 8, 7, 9. Okey, kita bandingkan nombor ni. Nombor mana yang banyak awak rasa? A ke B? Awak tentu boleh jawab ni. Jawapan dia adalah A. Walaupun depan A ni 1, dia di angka ribu. Mana dia nilai dia lebih. 1000. Kalau kita baca 1365. Kalau B tu baru 978. Walaupun macam ni. Walaupun ni. Okey, kita baca dia 2365. Dia banyak ke sikit daripada 1978? Mesti A lebih banyak. Kita bandingkan nombor tu. Maknanya nombor A tu lebih banyak daripada nombor B. Itu cara kita bandingkan nombor. Awak kena tahu. Awak tengok dia satu-satu. Rumah puluh. Tengok satu-satu. Kalau nombor tu dia bagi dekat-dekat. Contohnya macam ni. Dia bagi 2000. Macam ni 2000. Macam tu. Awak tengok mula ni. Okey, awak tengok mula ni, cik. Yang pertama di rumah SAR. Rumah SAR yang B lebih banyak. Awak pergi lagi ke rumah puluh. Rumah puluh B banyak lagi. Datang ke rumah 100. 200. A lebih banyak. So, nombor yang besar ialah nombor A. Nombor A ni. Sebab dia di rumah 100 dia lebih besar. Walaupun di sini dia besar, di sini dia kecil. Tapi di rumah besar, rumah 100, dia lebih besar. Walaupun di rumah 1000 dia sama. Itu kita bandingkan nombor. Kita dalam bandingkan nombor ni nak tengok kadang-kadang kita ada buat jualan ke. Kita nak bandingkan jualan. Contohnya kita jual karipap nak apam balik. Kita tengok, okey, yang mana lebih banyak dapat duit. So, kita akan bandingkan bilangan jualan dia. So, kita akan nampak perbezaan dibandingkan nombor tu. Okey, cikgu laju sebab kita bertemu seminggu sekali sahaja. Dan awak kena cover banyak tahun ni. Kalau biasa-biasa kita ketemu seminggu 2 kali. Kalau setelah bersemuka. Okey, yang seterusnya kita akan susun nombor. Okey, ni cikgu padam. Banding nombor, tempat nombor ni cikgu padam. Di sini kita susun nombor. Susun nombor. Contohnya kita bagi 2650, 2660. 2640. Macam mana kita nak bandingkan, kita nak susun yang mana nombor 1? Yang mana paling besar? Kita cakap dia susun menaik, kita kata. Okey, kita cakap ni kita susun menaik. Bila menaik macam tu cikgu buat. Okey, menaik. Mari kita mulakan dengan nombor yang paling besar. Mana satu nombor paling besar kat sini? Kita mulakan dengan nombor yang paling kecil. Silap. Kita mulakan nombor yang paling kecil. Maknanya sekarang ni 2640 sebagai nombor yang pertama. Lepas tu 2650 nombor yang kedua. 2660 nombor yang ketiga. 2670 nombor yang keempat. Contoh menurun pula. Menurun daripada nombor yang paling besar. Paling besar kita ambil nombor besar 2670, 2660, 2650, 2640. Dia macam-macam contoh ni lah awak akan jumpa nombor ni. Kemudian ni yang mudah lah. Saya harap awak faham. Mudah. Yang mudah saja yang ni. Kalau dia kadang-kadang dia akan bagi nombor tengah ni. Dia pergi jauh. Okey, contoh Dia bagi nombor 2003 24 15 2
1, 2, 3, 8, 8. Awak contohnya. Okey. Mana nombor kalau kita nak susun ikut menaik? Nombor yang paling pertama kita tulis, nombor ni kan. Ni nombor 1. Nombor 2 nombor mana? Nombor 2 nombor ni. 2. Awak kena tengok satu. Mana rumah puluh, besar puluh, ratusnya. Awak tengok kalau depannya sama, awak tengok yang kedua. Mana lebih kecil. Okey, yang ni, awak tengok awak bezakan di sini dengan sini. Ni 88, maknanya ni nombor ketiga. Ni nombor yang keempat sebab dia 2,400. Okey, tu cara dia. Awak susun nombor Kalau untuk menurun pula, kita akan cari nombor paling besar dulu. Mana paling besar? Ini nombor paling besar sebagai nombor 1. Lepas tu nombor yang kedua besar, yang ni 2. Lepas tu 3 yang ni dan 4 yang paling kecil. Okey, awak kena bandingkan setiap nombor ni, setiap rumah ni awak kena bandingkan. Kalau rumah besar, tengok mula-mula kita mula dengan rumah 1000 dulu. 1000 sama semua 2. Lepas tu kita akan pergi ke rumah ratus. Ni dah berbeza. Yang mana paling besar? Yang ni paling besar kan? 4 paling besar. Lepas tu kita akan jumpa 3 dan 3. 3 dan 3 kita bandingkan rumah 10 pula. Rumah 10 ni dengan ni. Makna yang mana besar? Yang ni lebih besar dan ni kecil sikit. Okey. Kita dah dapat ni. Lepas tu kita akan tahu dah. Yang ni kecil, yang ni kecil. Okey, kita pergi yang ni. Habis. Cara ni kita bandingkan satu rumah dia. Okey. Gua harap lepas tu itu kita yang dinamakan susun nombor. Susun nombor Cikgu harap awak faham benda-benda ni. So kalau tak faham, awak boleh PM cikgu ataupun WhatsApp pada cikgu. Yang mana awak tak faham dalam kerja-kerja yang cikgu bagi ni, so cikgu boleh bantu awak yang mana awak tak faham. Sebelum cikgu bundarkan, cikgu akan sentuh minggu depan sebab dia tajuk yang luas dan agak rumit. Cikgu akan sentuh dia satu je. Yang tajuk lain ni lebih mudah. Okey, sekarang ni cikgu nak perkenalkan awak satu lagi. Dia tak sentuh dalam ni, tapi dia ada dalam kerja. Yang pertama ialah cerakinkan. Dia kata cerakinkan. Sorry, cikgu terpaksa banyakkan sebab kita jumpa seminggu sekali je. Awak pula banyak benda nak kena belajar. Contoh cerakinkan, dia bagi nombor 7, 3. Yang pertama tu cikgu ambil contoh, yang contoh pertama 7, 5, 3, 2. Awak boleh rujuk pada awak punya ni muka surat 12. Okey, macam mana kita nak cerakinkan? Maknanya di sini cerakinkan sama dengan 7,000. Lepas tu apa? Tambah 500 tambah 30 tambah 2 sar. Okey, ni cara kita namakan cerakin. Satu lagi contoh cerakin macam ni. Yang pertama tu juga dia ambil yang 7, 8, 6, 5. Dia boleh juga cerakinkan macam ni. 8,000 tambah 700 tambah 60 tambah 5. Ini satu bentuk cerakin juga. Okey, cikgu awak faham cara nak cerakinkan? Awak ambil contoh di situ je. Kalau dia ada contohnya dia ada kosong kat sini. Awak cuma tulis kosong saja. Awak tak boleh kosong 2 biji. Awak boleh kosong saja. Faham harap awak tak ada masalah yang tu. Kalau kosong dia di belakang, contoh dia 1, 10. Awak jangan tulis macam ni pula. Maknanya dia tambah 7, 10 je. Awak yang pergi tambah pula, tambah kosong. Itu tak kena lah tu. Macam kat atas juga, kalau dia ada kosong kat belakang ni,
awak tak biar tulis sa ni, awak tulis sampai 10 saja. Harap awak faham. Kalau awak tengok video ni ulang-ulang, awak fahamlah benda ni. Okey, lepas tu cikgu nak menceritakan pola nombor pula. Harap yang ni awak boleh ni. Boleh tengok video cikgu. Tak faham, awak boleh beritahu cikgu balik. Okey, kita ambil contoh yang pertama. Lengkapkan pola number Okey, cikgu rasa awak buat sampai yang di pola, nanti cikgu akan terang bersama bundarkan nanti. Sebab pola ni pun dia satu bahagian yang awak agak akan pening tak? Tak, maknanya minggu depan cikgu akan terangkan mengenai bundarkan dan pola number ni. Bundarkan ni daripada tahun lepas dah cikgu terangkan, awak masih nak cikgu nampak awak masih tak faham lagi macam mana bundarkan. Nanti cikgu akan terangkan balik. So minggu ni cikgu harap awak faham macam mana. Yang pertama, nilai tempat dan digit. Okey, yang kedua, banding nombor, mana besar mana kecil. Yang ketiga, susun nombor. Susun nombor ni biasa dia akan tanya pada menaik dan menurun. Menaik kita mulakan dengan nombor yang paling kecil, dan menurun kita mulakan dengan nombor yang paling besar. Cikgu harap awak faham pelajaran kita hari ini. Kalau ada apa masalah, awak boleh hantar video kat cikgu ke hantar video lah, lagi senang cikgu terangkan satu persatu. Cikgu macam mana ni tak faham ni. Okey, cikgu akan terangkan satu persatu. Cikgu akan buat video untuk awak, ataupun cikgu akan buat video, cikgu akan tulis macam mana penyelesaian dia. Mungkin awak akan lebih faham. Kalau banyak-banyak macam ni, mungkin awak terlepas mana Okey, cikgu harap awak boleh faham apa yang kita belajar pada hari ini. Kita jumpa lagi hingga minggu depan. Minggu depan Raya Cina, tapi cikgu akan buat kelas juga. Awak nak Raya Cina, awak tak Raya Cina kan? Cikgu buat kelas juga, sebab cikgu takut tertinggal nanti. Kalau cikgu tinggalkan 1 minggu saja, awak dah hilang punca dah. Okey, cikgu harap minggu depan kita akan berjumpa. Cikgu akan teruskan dengan pola nombor dan bundarkan nombor tu. Macam mana nak bundar 10 terdekat, 100 terdekat, 1 terdekat ke 1000 terdekat. Okey, cikgu harap awak tak ada masalah ni. Awak boleh tengok, kalau agak macam tak faham, tengok video tu berulang-ulang kali. Okey, sekian. Terima kasih. Cikgu harap awak stay at home dan stay safe. Assalamualaikum.